Okay, so I believe that most of you already receive three PowerPoint slide, okay, cover for chapter 2, the atomic structure. Okay, so what I can summarize from this chapter is that in this chapter, you learn about the atomic models, okay, and you also learn on how to write the correct electronic configuration for each elements. Okay, so this is the things, okay, that you need to uh, understand very well, okay, especially the electronic configuration. Okay, so I hope that you can understand the what is Bohr's atomic model. Okay, and as you can see from the slide, okay, there are lots of um, um, explanation, okay, about the Bohr's atomic model. Okay, okay. So in this chapter also we involve also the calculation of energy. Okay, like this one, you can see E photon equals to E state A minus E state B. So it will produce HV. HV is what? HV is what? HV is the photon. Okay? Saya nak tanya, MIS ni memang student yang ambil subjek ni ke? Ya, ya. Betul. Dia ada masalah internet ke apa? Tak tahu. Kalau dia tak ada masalah internet, saya harap dia jangan masuk lah sebab dia disturb the screen. Okay? Boleh? Siapa nasihatkan dia? Okay. So now you can see, okay, there is a ground state, excited state, and also the definition of energy level. Okay, so basically, when you have, okay, the excitation of electron, okay, it will either absorb the energy or release the energy. Okay, so basically, when it absorbs the energy, it will excited to a higher energy level. Okay, and if it's release the energy, okay, so it will release photon. Okay, so that is the concept lah from the Bohr atomic model. Okay, so now the problem is we have calculation from the Bohr atomic model. Okay, so here you can see this is the formula, the basic formula for energy of the electron, okay, in its level. So when we talk about the electron in its level, maksudnya elektron tu dalam keadaan rehat. Itu maksud dia, stable. Okay? Okay. So you can see E is energy, N2 adalah the principal quantum number ataupun kita panggil sebagai energy level. Okay? Aras tenaga. Equals to negative RH. RH here is constant. Okay? Rydberg constant. Okay? So in this formula, you can see that Rydberg constant ni dalam unit joule, iaitu unit tenaga. Okay? Kalau kamu go through a few more slide, kamu akan jumpa lagi satu constant R juga, tapi itu unit dia adalah unit meter. So yang tu kita akan tengok lepas ni lah. Okay? Ada nampak perbezaan dia. Okay? So kamu kena choose wisely
the unit, okay, based on the unit, okay, which constant you want to use, okay. Kalau ada soalan, just interrupt, okay, ataupun type dekat chat, okay. So here for this example, I believe that most of you will understand, okay. Energy dekat sini, N1, N2, N3, N4. Which one is consists of highest energy level? Okay, 4. Okay, thank you, Haris. Okay, good. Okay. So the concept, I believe that most of you already understand. Okay. Okay, so this is the calculation, the formula. Okay. After we try to figure out if there is a excitation occur. Okay. So basically, bila ada excitation, we will have from state A to state B. Okay. So here you can see that we have final and initial. Yeah, Mat? Fahmi? Do you have any question? No. Ya. Doktor, Yeah? selalunya initial akan lagi tinggi lah daripada final energy dia. Okay. Which one? Yang mana akan lebih tinggi is depends of the electron transition. Contoh, kalau macam daripada elektron daripada aras tenaga lebih rendah ke tinggi, contoh daripada aras 1 ke aras 2. Abang Fahmi, saya mute ya. Kau nak cakap? Okey, daripada aras 1 ke aras 2, dia akan absorb energy. Itu konsep dia. Tapi kalau contoh daripada aras tenaga 2 ke 1, dia akan release energy as a photon. Itu konsep dia. Boleh faham Okey? Boleh tak? Okey. So dekat sini kamu boleh nampak ada sorry. Okey, ada formula ni. E sama dengan HV. Okay, so V dekat sini, this is frequency. H ni adalah Planck constant. Okay, so kita akan tengok nilai dia lepas ni apa. Okay, and I believe that you will ask me either you need to memorize all the constant value. No, because we will give during exam and also test. Okay. The most important is the concept of the transition of electron. Okay. Okay. So here, okay, you can see the constant value for speed of light adalah 3/10⁸ meter per second. Okay. The Planck constant H equals to 6.63 times 10 to the power of minus 34 joule second. Okay. The relationship between frequency and wavelength is this one. Okay, so you can see they just need the speed of light value. Okay. Okay, next. Okay, from this slide, okay, the electron excited from lower to higher energy, it will release or absorb the energy. Daripada rendah ke tinggi. Absorb. Okay, good. So when by the time I believe that most of you already learn during school yang mana bila sesuatu serap tenaga, dia punya delta E akan jadi positif. Siapa pernah belajar exothermic, endothermic masa sekolah dulu? Okay, so this is the things that you need to understand from the fundamental part. Okay, so basically bila sesuatu tu menyerap tenaga,
nilai delta E dia, delta tenaga dia akan menjadi positif. Okay, so by the time it release the energy, so it will give you the negative value. Okay, so what I want to explain here is that the changes of energy delta E, okay, have a magnitude, okay, either positive or negative. Okay, kalau unit macam contoh lambda wavelength, okay, kalau pengiraan dalam in your calculation you see that lambda equals to negative blah 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 meter. Okay, so please avoid negative because lambda doesn't have any magnitude. Dia vector sorry, dia ada dua kan, satu magnitude apa value Skala efektif. Skala? Positif. Skala ni vektor okay, sorry. So yang ada arah ni, okay, sama ada negatif atau positif. Untuk energi ada, okay, tapi untuk lambda ataupun wavelength tak ada. So please assume yang negative value adalah dia tak ada bagi apa-apa meaning lah, okay, untuk lambda. Okay? Okay, so here we have this is energy level diagram. So semua faham ke energy level diagram ni apa? Ke semua pening? Perlu saya explain ke? Terang. Okay. So this is energy level diagram. So saya rasa kamu faham konsep energy absorb, macam mana bila elektron tu excited dia akan absorb energy. Lepas tu bila daripada keadaan higher energy level dia nak turun kepada lower energy level, so dia akan release energy. Okay, itu konsep yang kamu kena faham dah lah. Okay, so kamu boleh nampak N dekat sini dia akan menghampiri kepada infinity. Okay, konsep kepada N equals to infinity is actually refer to elektron daripada petala dalam, dia readily to have a chemical reaction with other atoms. Boleh faham So contoh elektron tu dekat sini, kalau elektron ni keluar kepada N equals to infinity, maksudnya elektron ni ionize. Dia menjadi ion. Okay? Itu konsep dia. Boleh Kalau Boleh, dengan macam yang petala-petala shell tu kan? Yang macam ni, lepas tu macam ni, lepas tu elektron macam ni. Dulu pernah lukis kan? Pernah kan? Okay. Yang ni sebenarnya dia represent yang bahagian dalam tu N equals to 1, yang luar ni N equals to 2. Okay? Itu konsep dia. Boleh? Yang tengah-tengah tu nukleus. Okay? Proton dan neutron. Okay? Boleh faham dah? Okay, good. Okay, so ada apa-apa masalah tak berkenaan dengan example 3 ni? Macam mana kamu nak convert, calculate the wavelength? Kamu kena guna formula E equals to yang delta E ada tu. E equals to HC apa? lambda. HV. Boy, mentang-mentang Jana tulis HV, semua laju HV Okay, kamu tengok soalan dia. Kena cari dia punya energi. Okay, RH. Lambda, Loh Eugene, lambda. It's lambda.
Okay? Bukan lambda. Okay? Lambda is this one. Okay? Okay. E equals to negative RH 1 over N. N final ke N initial? Final. Final. Kuasa 2 ke? Ya. Ke tak ya? Ya. Ya, Ya. okey. Okey, minus Kuasa 1 dua. per N, initial kuasa 2. Betul? Betul eh? Okey. So dekat sini, dalam soalan ni, N equals to 5 is initial. N equals to 3 is final. So dengan masukkan nilai RH tadi, 6.63 times to the power of, berapa tadi? Tak ingat lah saya. Saya pun tak ingat dia. Log kuasa negatif 34. Negatif 34 joule second kan? Okey. Bahagi dengan 1 per N final dia apa? 3. Kuasa 2 tolak 1 per 5 kuasa 2. So at the end kamu akan dapat. Ya? Ribert constant tu bukan 2.18 kali 10 negatif 18 tu? Sebab 6.63 Oh, ya ke? Planck constant. Oh, okay. Thank you for your Doktor. attention. Gitu. Doktor. Okay, thank you. So Hello. 2.8. Hello? Hello? Doktor buat initial dulu kah? Initial dulu kah? Yang formula initial itu. tolak final. Ya, Okay. 1 per 5 square minus 1 per 3 Kamu kena square. tengok formula ni. Okay. So yang ni, kalau dia initial, okay, saya faham lo. Kalau dia initial dulu, dekat sini dia kena positif. Contoh, kalau delta E equals to negative RH darab dengan 1 per N final kuasa 2 tolak 1 per N initial kuasa 2, sama tak dengan ni? Sama. Sama eh? Okay, sebab tu kamu kena, bila by the time you want to use this formula, you need to be very careful with the negative sign of the RH constant. Boleh eh? Okay. Okay? Okay, good. Good. Okay, so dekat sini, so RH dia apa? 2.8 times 1/8 times power of 10 to the power of negative 18 negative joule. negatif? Power of negative 18 joule. Joule. Okay, 2.18 betul. 2.18. 18. Okay, good. Okay, thank you for your attention. Ni yang saya nak tengok bila kamu tengah kelas online. Okay, so kamu akan dapat dalam unit joule. Okay, so dalam case ni, from N5 to N equals to 3, it goes down, right? Okay, Yes. so when it goes down, it will release a photon. So your E is expected to be a negative value. Yes. Okay, minus. Okay, good. So here it should be negative. Okay, it should be negative. That is how you can check whether your answer is correct or not. Boleh eh? Boleh. Okay. Okay. So example 4. Determine the wavelength of photon when electron drop from 5th energy level to 2nd energy level. So from 5th to 2nd. So this one, right? Okay. Okay. So you must know, we have one concept that dia ada nama. Ya?
Doktor, example 3 bukan dia nak wavelength. Oh, okey. Daripada E ni sama dengan HC over lambda. Betul tak? So, kamu boleh kira lambda sama dengan HC bagi E. Okay? Sorry. Saya tak habis lagi example 3. Okay. So, boleh nampak rumus apa yang saya pakai? Okay. Unit dia akan dalam bentuk meter, right? Ya. Okay. So, meter, kamu nak tukar kepada nanometer, dia mesti 10 negatif 9 meter. Contoh kalau jawapan dia apa? Siapa dah pernah kira? Jawapan meter dia. Negatif 1.28 darab 10 kuasa negatif 6. 128 Darab 10 darab 10 kuasa negatif negatif 6 6. meter. Macam ni kan? Ha. 1.28. Okay. So, macam saya cakap tadi, kalau wavelength, dia tak ada arah. Dia tak ada vektor. So, kalau yang ni, kita abaikan negatif ni. Okay. So, lambda equals to 128 je lah. 128 10 negatif 6 meter. Okay. So, yang ni menjawab soalan tak? Tak kan? Tak, kena tukar pada nano. Okey, tukar kepada nanometer. Cara yang mudah untuk tukar kepada nanometer adalah, contoh kamu ada 1.28 darab 10 kuasa negatif 6. Kamu letak siap-siap kat belakang ni nanometer kan? Darab dengan 10 kuasa yang berlawan dengan nano tu. 10 kuasa 9. Boleh faham Lepas tu, baru kamu kira balik. So 1.28 darab 10 kuasa 3 nanometer. Sama dengan 1280 nanometer. Itu jawapan dia. Okey? Cara nak tukar unit tu, kamu kena pilih yang cara yang simple lah. Yang pada saya ni paling simple untuk tukar unit. Okey? Boleh Boleh. Okay. So example 4 ni the same formula, the same the way you do calculation in example 3. Okay? Okay, untuk exercise 1 ni ada masalah tak? Doktor. Doktor. beza. Tanya dulu Dan. Okay. Doktor, ada beza ke Okay. kalau kita guna formula negatif RH dengan positif RH? Okay. Okay. Macam saya cakap tadi, positif RH dengan negatif RH depends kepada formula awak tu. Okay, kita tengok balik Yang saya contoh tadi kan, yang kat sini. Kalau kamu nak guna positif RH, so 1/n squared, dia kena initial tolak final. Boleh faham tak? Kalau positif RH. Kalau negatif RH, yang macam kes ni, okay, kamu kena terbalikkan. Maksudnya final tolak initial. Boleh Boleh. Itu Boleh, konsep dia. Okay. So kalau nak mudah hafal, ambil je lah positif RH. Tapi kena ingat, initial kena tolak final. Okay. Okay, so exercise 1. Doktor, yang exercise 1 tu kan. Haa. Yang nombor 3 tu bukan jawapannya supposed to be negative ke? Sebab dia kan false. Saya buat pun saya dapat negatif. Tapi jawapan 1.5 Dapat satu. cuma negatif je lah. Okay, tak apa. So, yelah, jawapan dia negatif lah. Sebab dia release kan. Dia fall kan, betul? Jawapan dia negatif Contoh kalau macam kamu nak tulis jawapan final answer kan,
delta E equals to negative 1.55 darab 10 kuasa negatif 19 Joule. Dia sama juga dengan jenis perkataan energy changes release 1.55 darab 10 kuasa negatif 19. Dia ayat, cuma dia dalam bentuk ayat saja. Okey, negatif dan positif ni tu je dia nak tunjuk sama dia absorb ataupun dia release energy. Okey? Doktor, Ya. andai kata dalam test kan, lepas tu bila dah dapat jawapan semua macam ni, tapi terlupa letak negatif tu, jawapan salah ke? Dia tengok kepada macam mana cakap dia macam contohlah macam soalan 3 ni kan, dia memang siap-siap dah bagi tahu electron false. Kalau electron false, kamu bagi tahu magnitude, maksud saya value saja, is okay. Sebab semua orang tahu kalau electron false dia akan release energy. Okay? Tapi contoh kalau soalan tu dia tak bagi tahu electron false tu, maksudnya from n to n equals to 5 to n equals to 3, so determine either it is absorb energy or release energy. Contoh. So at the end kamu akan tentukanlah, maksudnya kalau dapat negatif maksudnya dia release energy. Dia bergantung pada keadaan soalan tu. Boleh Okay. Boleh. Okay. Okay. Okay, so semua faham berkenaan dengan emission spectra? Boleh? Kita ada dua jenis, iaitu line spectrum dan continuous spectrum. Okay? Okay. In the continuous spectrum, okay, basically kita akan ada satu orang panggil sebagai macam electromagnetic spectrum So yang ni adalah electron magnetic spectrum. Okay. Nak kata penting tu for this subtopik tak penting sangat, but just to let you know lah. Okay. Benda ni wujud Okay. Okay. Okay, so yang ni kamu boleh baca sendiri berkenaan dengan macam line spectrum. Just go through je, okay? Okay, untuk for you to understand about the line spectrum, okay? So, kamu kena faham the concept of transition of electron. Itu saja. So, kalau kamu tahu, kamu faham, then there will be no problem for you to understand the line spectrum, okay? The process adalah sama, cuma kenapa wujudnya line spectrum ni adalah disebabkan oleh end final dia berada pada bahagian mana. Itu yang wujudnya line spectrum. Okay? Macam contoh Lyman series. This one Lyman series. Lyman series ni dia ada satu karakteristik iaitu end final dia mesti sama dengan 1. That is the concept of Lyman series. Okay? So, any electron from higher energy level mesti turun ke n sama dengan 1. That is Lyman series. Okay? Compared to Balmer series. Kalau Balmer series yang ni, dia akan jatuh kepada n equals to 2. Any electron daripada higher energy level, dia akan jatuh kepada n sama dengan 2. Itu dia punya untuk Balmer series. Okay? Sama juga dengan yang lain-lain ni. Warna perlu hafal? Tak perlu. Tak perlu hafal Cuma dia nak tunjuk ada wujud konsep ni Dia berdasarkan kepada emission series. Emission ni, sebenarnya emission ni datang daripada perkataan emit. Maksudnya dia pancarkan. Bila dia pancarkan energi sebenarnya. Okay? Sebab tu kamu tengok kamu dah faham konsep elektron yang bergerak daripada higher energy kepada low energy, dia akan release photon. Betul? Okay, dia akan release photon.
Bila foton ni diriliskan, dia sebenarnya emit foton. Dia pancarkan energi tu. Okay? So tu kita panggil sebagai emission series. Okay? But this is only for hydrogen atom. Kenapa hydrogen atom sahaja? Sebab yellow VVC, what is that? Oh, silap tekan. Okay. Untuk for this emission series, dia cuma boleh diguna pakai untuk atom hidrogen sahaja. Okay, sebab atom hidrogen kita tahu dia cuma ada satu elektron sahaja. Betul tak? Dalam keadaan neutral atom, hidrogen cuma ada satu elektron sahaja. Okay. Okay. Yang ni tak perlu hafal warna-warna. As long as kamu dah faham konsep Lyman, Balmer apa dia. So kamu kena tahulah macam Lyman, final dia mesti satu. Tak kisah dari mana energi level yang lebih tinggi. Okay, so okay. Yang saya cakap tadi pada awal kelas tadi, kita ada lagi satu RH constant. Okay, RH constant ni yang saya refer tadi tu adalah yang ni. Okay, kita ada lagi satu formula 1 over lambda equals to RH times 1 over N1 2 squared minus 1 over N squared 2. Okay, so dekat sini kamu kena faham untuk pengiraan wavelength kita tak pentingkan negatif or positif sebab kita tahu wavelength dia tak ada bersifat arah. Negatif, positif, ignore. Betul? Okay? So bila kita ignore positif dan negatif sign untuk lambda, so kamu kena tahu dekat dalam bracket ni, kamu kena tahu yang dia akan sentiasa menghasilkan positive value. So maksudnya N1 ni mesti sentiasa lebih kecil berbanding N2. Itu syarat dia. Okay? Boleh And this RH is this one. 1.097 times to 10 to the power of 7 per meter. Itu Rydberg constant value untuk lambda untuk formula lambda. Okay, tak ada soalan Okay. Okay, so kita go through lagi. Doktor, macam tadi kan example 3 tak silap, yang first exercise kita buat tu. Kalau kita guna formula ni boleh ke? Sebab dia minta wavelength. Boleh. Oh boleh Boleh kita guna formula ni? Yang tadi tu sebab dia just nak tunjuk yang dia nak introduce lah formula energy tu, just nak terang berkenaan dengan energy. Okay? Tapi kalau kamu nak guna formula Rydberg ni pun boleh, tak ada masalah. So just kena tukar position balik lah. Kan dia 1 over lambda. So lambda tu kena ke atas. Betul. Kalau kamu nak guna direct ni, kamu kena tahu yang contoh daripada dia kalau wavelength ni dia tak critical berkenaan dengan dari mana ke mana. Okay, macam energi tadi dia critical sebab dia kena tahu daripada energi mana dia datang dan ke mana dia pergi. Macam tadi soalan tadi daripada N equals to 5 kepada N equals to 3. Betul? Okay. So kalau kamu nak implement guna formula ni, Rydberg equation, kamu kena make sure yang N1 dalam formula ni kena less than N2. So maksudnya N1 mesti 3. Okay. Tapi kamu jangan state macam tu final tolak initial. Tak. Dia bergantung pada proses elektron tu bergerak dari mana ke mana. Okay. Tapi konsep dia tu. Kamu kena faham konsep dan kamu boleh jawab semua soalan berkenaan dengan benda ni. Okay. Boleh Hamdan? Boleh dah tu. Terima kasih. Okay.
Okay, kita go through lagi. Okay, exercise 4. Ni saya harap kamu tak ada masalah Okay, so ni yang paling penting lah yang saya boleh summarizekan apa yang kita minta tadi So we have two formula, so you need to choose wisely which formula is better, okay? So in this case, you must know that the Rieber constant is different, bergantung kepada unit dan bergantung kepada formula, okay? So you need to choose wisely, okay? Doktor, boleh saya nak tanya yang pasal soalan tadi kan, yang berkenaan dengan example 3 juga yang belakang tadi. Ya, pasal initial dengan final tu. Kan n sama dengan 5, satu lagi n sama dengan 3. So macam mana kita nak tahu dia satu initial dan satu final? So, daripada soalan tu dia dah bagi tahu. Maksudnya kalau mula-mula sekali bagi tahu 5 tu kepada 3, maksudnya 5 tu lah initial dia. Maksudnya 5 to 4 to 3, dia release photon gitu. So maksudnya kita gunalah formula yang positif RH tu, di mana initial tolak final. Okay, kalau kamu faham konsep energy, maksudnya dari mana ke mana, kalau kamu lebih selesa guna untuk calculation energy dulu, baru kira lambda, then proceed macam yang saya ajar tadi. Tapi macam yang Hamdan tanya tadi, formula direct, maksudnya soalan tu tanya wavelength. Tapi kamu tak tahu yang mana satu N1, mana satu N2 kan? Untuk formula use calculate wavelength ni, kamu kena determine siap-siap. Tak kisah daripada foil mana, sebab untuk pengiraan wavelength, dia tak pentingkan arah, dia tak pentingkan positif atau negatif. Wavelength biasa positif, dia tak ada vektor. Energy ada vektor. Okay? So in this case, bila kamu nak guna formula 1 per lambda ni, kalau kamu nak guna formula ni, kamu kena faham N1 tu apa, N2 tu apa. Itu yang paling penting. Okay? Contoh kalau misalnya soalan 3 tadi kan. Soalan 3, example 3 tu. Dalam kes ni, macam soalan tu dia bagi tahu daripada N5 to N3. Okay? Daripada ayat tu kita dah tahu dia menunjukkan vektor ataupun orang kata pergerakan elektron tu dari mana ke mana. Tapi untuk wavelength, dia tak pentingkan vektor, dia tak pentingkan positif dari mana ke mana ataupun negatif. So in this case, kalau kamu nak guna formula 1 per lambda ni boleh, tak ada masalah. Tapi kamu kena tahu N1 tu apa, N2 tu apa. Boleh Nabila? Boleh doktor. Okay, so in this case kalau example tadi tu, N1 tu mesti represent apa? Dia lebih kecil. So maksudnya N3 lah. 3, yes. Okay? Itu konsep dia. Tak kisah final ke initial ke, dah tak ada main peranan dah untuk dalam formula. Yang ni. Okay? Dalam wavelength, okay. Wavelength memang tak mengambil kira arah. Itu. Okay? Vektor dia. Okay? Okay, doktor. Terima kasih. Okay, sama. So kalau ada siapa nak tanya, bertanya Okay? Okay, Rieber constant ni jangan risau. Kamu tak perlu nak hafal 2.18 ke 1.097 ke, tak perlu nak hafal. Just tengok unit saja. Unit. Okay? Kalau macam untuk energy, of course Rieber constant dia dalam unit joule. Joule adalah unit untuk tenaga Okay? Kalau dia Rieber constant per meter, okay, maksudnya dia adalah unit lambda. Boleh Boleh doktor. Boleh doktor. Okay, so kamu boleh try dengan bermacam-macam exercise dalam ni. So macam yang saya advise sebelum ni, any calculation you must redo to make sure that you understand the calculation. Okay?
Okey, lagi satu saya nak terangkan kat sini. Dalam exercise 6 ni, kita ada istilah wave number Wave number ni sebenarnya rumus dia adalah 1 per wavelength. Dia bukan wavelength dia 1 per wavelength. Boleh Boleh. Boleh doktor. Okey, so okey, sekarang ni dah 11.56. So kamu nak saya proceed ke ataupun kamu ada kelas ke? Saya boleh proceed. Okey, yang lain ada masalah ke? Ada. Tak ada. Nak saya proceed? Proceed. Boleh doktor. Doktor. Okey, Doktor. okey. Saya continue je lah Okey, Low Eugene, unitnya apa? Unit untuk apa? Unit wave number. Okey, unit wave number dia adalah wave number dia sebab dia 1 per wavelength. So dia akan jadi unit dia per meter. Itu unit dia. Boleh ataupun per nanometer. Selalu unit wavelength memang nanometer It's a common. Okay? Boleh lah? Okay. Okay, next we go for ionization energy. So kamu kena faham, macam tadi saya ada sentuh sikit berkenaan dengan konsep ionization kan? Dalam energy level, betul? Okay? So you must know that when you have an initial, contoh dalam case ni equals to 1, okay? To n final kepada infinity. So infinity maksudnya dia keluar langsung daripada valence shell. Maksudnya petala keluar, maksudnya dia terus boleh react dengan other atoms. Okay? Okay, saya cuma nak beritahu you are feel free to go. Okay? If you want to stay, then stay. Okay? Okay. Okay, so if you have this transition of electron, by the time you put in this formula, okay, you are actually doing this calculation, okay. So at the end, you will get 2.18 times 10 to the power of minus 18 joule. So this is valid for the removal of one electron from one hydrogen atom. Only valid for hydrogen atom. Okay? Boleh? Boleh So, doktor. by the time you want to relate it with one mole electron, so you must consider the Avogadro number. Okay? This is Avogadro number. And then you can simply calculate the unit in kilojoule per mole or joule per mole. Okay? Okay, so I think okay, de Broglie postulate. Okay, for this postulate, it propose a small particles of matter has a dual nature. Okay, maksudnya dia boleh berperanan sebagai wave, dia boleh berperanan sebagai zarah ataupun particles. Okay, so as you know that kalau dia berperanan sebagai wave, dia akan menghasilkan amplitude. Okay, amplitude ataupun orang panggil sebagai sinusoidal wave. Yeah. So, however, certain time when we assume that it is wave, we always consider that atom doesn't have any mass. However, atoms does have their own mass. Okay, so here is the postulate introduced. Okay, so in this case, you must take note that when we talk about dual nature, E equals to mc squared. Okay, ni daripada Einstein kan? Bukan dari saya, daripada Einstein. Okay,
So by the time you want to mix with the formula of energy of photon, you can assume and then you get this as your final formula. Okay, so in this case, mass is the particle mass, and then h is the Planck constant, and mu is the velocity. Okay. Okay, now let's look for the Heisenberg uncertainty principle. I believe that most of you already go through the Heisenberg uncertainty principle. So in this principle, it tells you that location of electron is undefined, ataupun kita tak boleh nak determine certain location for any electron. Okay, sebab tu kita ada satu formula kita panggil sebagai Heisenberg formula. Okay. Okay, so I think that's all for this 2.1. Doktor nak tanya. Ya. Nilai pi yang dalam formula tadi guna pi dalam kalkulator ke? 3 point. Pi yang dekat mana? Pi mana? Ni. Ini ke? Ini Ya. Yang ni pi dalam kalkulator. Okay, thank you doktor. 2.142. Okay. Tak apa, yang benda ni just kamu kena tahu sahaja. Tak perlu nak critically macam nak faham apa konsep dia, tak perlu. Just kamu kena tahu benda ni wujud sahaja. Tu je saya minta. Okay. So nanti kalau contoh kalau kamu kat tahun 4, tahun 3, at least you already know that Heisenberg principle exists. Tu sahaja. Boleh Okay? Boleh doktor. Okay, good. Okay, so I think that's all for today. So next week kita continue pada hari Isnin attendance saya dah bagi kan dalam WhatsApp? Attendance saya dah bagi dalam WhatsApp. Tak ada kejap Okay, sorry saya baru bagi Sorry sangat. Okay, nanti isi form. Okay? Doktor. Ya? Saya nak tanya tapi lari topik sikit. Ada tak formula daripada molar concentration ke mass concentration? Molar concentration ke mass concentration. Molar concentration kepada mass concentration. Masa awak nak convert daripada molarity kepada macam weight per weight macam tu ke? Tak. Daripada kg per meter cube kepada kg mole per meter cube. Kenapa nak tukar kepada per meter cube Tak, ni lari topik sikit sebab lari topik. Ya. Tak ada, sebab sekarang ni kalau macam ni chapter 1 kan? Ni chapter 1. Kalau chapter 1 ni, okay. Apa yang saya boleh summariskan untuk chapter 1 adalah you need to know how to convert. Betul? Macam yang Hamdan tanya tadi, memang awak kena tahu macam mana nak convert unit. Tapi soalan takkan pernah tanya how to convert from molarity kepada meter cube. No. Takkan pernah tanya soalan ni. Ya? Ada formula dia tak? Formula? Daripada molarity kepada mass concentration.
Okay, mass concentration tu apa? kg mol per meter cube per volume. Kg mol per meter cube. Ketempatan. Ketempatan. Tak, kejap. Kg mol per GC mol lah. Okay, sebenarnya saya tak faham soalan awak, tapi kalau molarity, kita faham unit dia adalah mol per liter, betul? Apa doktor? Mol per liter. Mol Okay. per liter. Ya. Betul Okay. Okay. Sekarang kamu nak convert kepada unit? kg mol. Tak, sebenarnya Okay. yang ni sebenarnya transport proses doktor. Saya cuma Transfer process. Ya. Oh, okay. Yang tu, awak nak tanya kat sini ke? Saya rasa kita awak tanya kepada lecturer yang terlibat lah. Okay. Sebab saya tak rasa benda tu macam penting kat sini untuk kursus ni. Ya? Okay. Okay, doktor. Terima kasih. Okay. For those yang ada soalan boleh WhatsApp saya. Okay. If you have any question. But please, just want to let you know, kalau ada sesiapa yang nak register subjek ni, dah ditutup So, kamu boleh suruh kawan kamu untuk register section lain. Okay? Saya dah full dah. Okay? Okay, so kalau tak ada apa-apa dengan ini, saya undur diri. Okay? So, please make sure you fill in the attendance so that it will be recorded and okay, so that is for our own record, okay, so that's all for today. Okay, thank you class. Thank you, Doktor. Thank you. Thank you, Doktor. Thank you, Doktor. Thank you, Doktor. Thank you, Doktor. Doktor. Ya? Kalau saya nak tanya soalan dekat latihan modul itu boleh tak doktor? Saya nak tanya kat doktor. Soalan apa? Nanti saya PM soalan daripada modul yang kita orang kena beli tu. Oh, boleh? Nanti awak PM saya. Ya? Okay, thank you doktor. Okay.